Assalamualaikum. Baik, dalam video ini saya nak share macam mana cara saya main gameplay saya untuk game XC ni. Baik, okay, ini deck saya ada 3 Eco XC, ada Aqua, Plan dan juga Beast. Okay, kita tengok detail. Ini card Beast. Okay, ada single combat. Ini Ronin, Nutcracker, Sinister Strike dengan Tiny Swing. Baik, saya punya XC Beast ni 3 kad dia adalah kad Beast dan kad Echo dia adalah Reptile, kad Reptile. Okey, sebab apa? Deck ni ini saya beli sendiri. So XC ni saya beli sebab Tiny Swing ni dia berguna selepas round keempat dan shield dia boleh tahan lah 40 dia punya shield. So attack dia akan increase 150. Jadi ini saya punya killer lah, saya punya killer. Okay, so kita tengok pula saya punya mid, saya punya tengah saya Aqua. Okay, speed dia 57. So 57 ni speed paling tinggi lah untuk Aqua. Okay, ada 3 kad Aqua yang warna biru ni dan ini kad burung, kad bird. Okay, kebiasaannya orang ambil Aqua ni dia tak ada skip. Kalau ada skip pun dia tak ada kat zero energy, tapi saya masa tu saya fikir Aqua ni boleh main strategi surprise. Okay, kadang-kadang kita lawan dengan deck yang belakang dia tu ada beast. Bila belakang dia ada beast, saya cuba untuk kumpul 3 kad 100 punya attack ni campur dengan dark swap. So boleh auto kill terus lah beast dia. Tapi tak apa, segi damage dia agak rendah lah sebab ada 2 kad ni damage dia rendah. Yang ni sahaja damage tinggi. Okay, so kita dah kenal pasti kad kita macam mana, barulah kita tahu main kan. Okay, ini saya punya tank. Tank saya ada pumpkin, boleh curi energy, kad serious, vegetal bite. Okay, ni 3 kad ni adalah kad plan dan kad ni adalah kad daripada jenis kelas bug. So untuk bug ni menarik dia memang kena combo dengan plan card, barulah dia dapat efek dia, dapat buff dia, itu dapat collect energy. Baik, so kita dah kenal pasti tim saya Pisang. Okay, sajalah nak tulis apa pun nama tim kita tak ada masalah. Baik, ini saya punya formasi. Saya letak tank ni dekat depan lah, dekat depan sekali, dan mid dengan back saya sebaris. Sama ada dia bagus dia sebaris, sama ada atas ataupun bawah, tapi saya lebih suka bawah lah. Jangan kita letak tengah. Sebab apa? Kita kena faham kalau kita letak tengah, dia akan, kalau kita jumpa lawan kita yang dia ada belah atas bawah, contoh macam ni, dia letak atas bawah, jadi kadang-kadang AC kita yang duduk tengah ni dia akan attack atas sekejap, bawah sekejap, jadi kita punya attack tu tak tertumpu. So bila kita letak macam ni, kita jumpa formasi yang atas bawah macam tadi tu, kita boleh matikan yang belah bawah dulu. Baik, so ini taktikal saya. Dia bergantung pada beast ni pun bergantung sebenarnya, boleh juga letak tengah ataupun letak belakang. Cuma dalam saya punya deck ni saya dah cuba banyak kali, yang terbaiknya adalah beast saya letak belakang. Baik, so kita tengok ada energy ada lagi 11. Kita try main dalam 3 ke 5 game, macam mana gameplay saya dan apa strategi yang saya guna. Okay, ranking saya sekarang tak tinggi mana pun. Saya dapat maintain 1200, 1100, 1200, 1300 macam tu. Baik, so kita main arena. Okay, kita tengok first kali kita kena tengok kita lawan siapa. Okay, baik, kita lawan plan. Okay, dia ni ada kad critical deathmark ni. Deathmark ni bahaya, dan dia ada suicide bird. Ini pun bahaya ni. Dia pun ada juga dark swap. Dark swap ni dia akan attack fastest. Ini fastest saya lah. Okay, first kali dia yang paling fast. Ini nombor 1. Saya punya Aqua nombor 2. So Aqua saya ni akan menjadi target dia. So okay, so kita tengok kad kita apa yang keluar. Kita boleh andaikan
kad kita dengan kad dia lebih kurang je sama. Kalau kata kad kita tak cantik first round, kad dia pun sama tak cantik. Tapi kalau kad kita tak cantik, kad dia cantik, mungkin round kedua kad dia pula tak cantik. Jadi kita curi dulu energi dia. Kita try. Okay, kad kita nampak cantik. Okay, dia guna semua energi. Awal-awal lagi dia dah skip. Awal-awal dah skip. Memang dia betul-betul cantik lah kad dia tadi. Baik. So kita ada 4 energi, dia dah guna semua energi tadi. Mungkin sekarang ni dia ada 2 energi saja. So saya tak jalan, saya biar. Dia akan berehat juga. Tengok betul kan? Dia akan rehat je sebab dia nak kumpul dia punya energi. So dia ada 4 energi, saya ada 6 energi. Okay, so saya keluarkan ni. Alright. Kita kill dia punya tank dia. Okay, kalau kita jumpa aksi macam ni yang ada death mark ni, kita jangan attack sikit-sikit. Attack sikit boleh, tapi jangan tinggalkan bawah pada 30%. Kalau bawah 30% dia letak death mark, dia letak sinister strike, auto mati lah. Macam tu. Okay, baik. Okay, saya letak macam ni dulu. Okay, boleh je kalau saya nak confirmkan critical guna Ronin ni. Okay, tapi saya simpan dulu sebab mungkin dia akan pakai egg bomb. Dia pakai egg bomb untuk umpan ke belakang. Dia akan gunakan burung ni untuk misi bunuh, misi kamikaze. Supaya ini adalah pemain utama dia lah yang tengah ni. Okay, kita tengok dia letak egg bomb. Betul kan? Oh, dia bukan saja letak egg bomb, dia letak sekali blackmail. Blackmail ni dia punya bom dia tu pindah ke saya. Egg bomb ni dia ada aroma. Aroma ni dia transfer all debuff. Debuff aroma tu dia transfer ke saya. Okay, so nampak gaya. Memang dia punya kad keluar cantik lah. Saya tak boleh buat apa-apa. So untuk game ni memang bukan nasib saya. Baik. Tak apa, kita jangan mengalah. Kita cuba je. Tim suicide ni ataupun tim bunuh kamikaze ni, bird kamikaze dengan confirm critical death mark ni memang antara dia guna lagi kad all out shot dia. Bila dia guna all out shot ni, kad ni nyawa dia makan 30%. Tapi kad tadi tu zero energy. So dia boleh keluar banyak kad. Memang tak boleh buat apa lah. Okay, baik. So kita kalah. Tapi yang penting kita dah tahu untuk game tu kita dah tak boleh buat apa-apa. Maksudnya strategi kita tak menjadi daripada round pertama tu. Okay, baik. Okay, yang ni menarik sebab kita lawan dia tak ada tank. Dia tak ada tank daripada plan. Dia ada reptile dan beast dia ni penyerang utama lah. Penyerang utama dan juga supply energy. Dia boleh supply energy ni, supply boleh energy ni, dan dia ada Ronin. Okay, baik. Dia punya fastest yang ni lah. Okay, kita tengok ni 45, beast dia 43. So kita nak tak nak kita kena matikan yang depan dulu. Cuma yang depan ni agak bahaya sebab dia ada skip. Spike throw ni bahaya. Spike throw ni dia kalau combo dengan 3 card, dia boleh attack aksi kita yang shield kurang. Okay, baik. So sebenarnya bila lawan yang ni, saya akan guna pemain utama saya adalah beast lah. Beast saya ni dia akan bertindak sebagai pemain utama sebab beast dia sangat kuat kalau lawan dengan reptile. Dia ada extra 15% damage berbanding reptile kalau jumpa reptile. Aqua pula lemah kalau jumpa reptile. Okay, baik. Saya nak defend ke? Kita kill terus. Alright, cun. Yang penting dia tak boleh skip dah. Tengok kad yang kedua ni pun dia ada skip juga. Dia target bird, tapi disebabkan saya punya deck tak ada bird, so dia tak boleh nak skip manalah. Baik, so kita cuba letak defend. Sebenarnya kalau kita letak defend ni pun tak, kemungkinan dia boleh pecahkan defend kita ni. Sebab beast memang kuat. Beast dia ni boleh critical, boleh pecahkan tank kita ni. Dia punya Ronin ni, sinister strike ni, kalau dia attack kita damage boleh mencecah 190. Walaupun sepatutnya 80 sahaja. Okay, 80 sahaja dia punya damage, tapi bila kena critical
boleh sampai 190, 180, 190. Okay, baik. So kita cuba kutip energi dan juga kita kunci mulut dia. Okay, nampak tu, dia keluar 192, betul. Okay, tak mengapa, biasalah tu. Okay, baik. So saya relax dulu sebab dia dah keluar banyak kad tadi. Kita relax dulu. Okay. Okay, nampaknya dia berjaya kunci kita punya kad shuriken ni. Jadi kalau kad ni tak ada, macam mana saya nak skip attack punya beast. So tapi tak apa, kita try je attack dia punya ni juga, tak ada masalah. Dan saya akan simpan kad ni sebab kad ni dia punya shield dia lebih tinggi berbanding 3 kad yang lain untuk beast ni. Sebab kita nak berjumpa one by one nanti. Sebab beast ni dia punya speed 43, saya punya 43, cuma dia ke depan saya. Atas nampak dia start nombor 2. So dia lebih tinggi, dia lebih laju pada saya. Kita tengok macam mana. Okey, saya ada extra satu energi. Dia kutip lagi energi. Tengok, ini memang betul-betul tukang kutip energi beast ni. Alright, kita one by one. Lebih pada defend. 3 kad saja. Dia boleh 4. Oh, dia keluar 3 kad. Alright. Kita tengok. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Yes. Alright. Oh, itulah kekuatan beast. Beast ni kalau kita bantai ataupun kita nak kill dia cukup makan je, dia boleh masuk mode last stand. Last stand ni untuk beast sebab moral tinggi. Tengok kat bahagian moral ni. 53, 50, moral dia tinggi. So kemungkinan saya boleh kalah. Kalau kata saya masuk last stand, saya boleh menang. Tapi kalau dia overkill, okay, kita tengok. Alright, okay. Tak ada harapan. Okay, tapi macam tu lah cara main. Okay, kita tengok game ketiga pula. So, bila kita jumpa mana-mana team, kita kena ada strategi ramalan. Berdasarkan kad apa yang kita jumpa. Okay, yang ni dia boleh curi energi. Kita tengok, dia ada serious ni, Vegetal Bite. Energi. Okay, dia ada suicide juga. Dan dia punya beast ni tukang kutip energi, dan ada Nutcracker dan Ronin strike ni. Okay, kita combo untuk curi energi dan kutip energi. Kita kacau dia punya energi dulu. Okay, saya kutip energi 1. Okay, jadi 3 balik 4. Okay, so 4. Kita kacau lagi energi dia. Okay, susunan pun penting sebenarnya. Susunan. Kita kalau contoh, kalau kita letak ni first, ni kedua, ni ketiga, so dia akan ikut cara susunan kita. Jadi kadang-kadang ada kad yang bila susunan betul, dia dapat menyelamatkan move kita. Sebab kadang-kadang ada aksi yang boleh stun kita. Macam tu, saya letak pumpkin dulu kan. Kat atas ni saya letak pumpkin dulu, kemudian baru attack serious card ni. Jadi kalau lah saya punya plan saya ni kena stun, at least pumpkin tu dia boleh clearkan stun tu dulu, dan kad yang ni okey, yang kad serious ni boleh bekerja dengan baik. Okey, baik. Sayang betul saya punya aqua ni tak keluar kad skip. Kalau tidak saya memang nak attack dia ni, tapi nak buat macam mana. Okey, base saya pula tak ada kad yang cantik keluar, tak dapat nak kill ni. Jadi nak tak nak saya kena keluarkan semua supaya kalau bird ni dia suicide dekat saya, at least ada shield sikit dan masih lagi boleh bertahan. Tapi harapnya dia letak blackmail lah. Kalau letak blackmail, ni akan follow attack saya juga, sebab dia akan attack aksi yang ada aroma kan. So saya nak overkill dia punya plan ni. Overkill, alright, boleh overkill ni. Okay, plan apa aqua kita ni, kalau jumpa plan, dia punya damage dia tak kuat. Sebab tu saya kena support dengan ni. Okay, baik. Sekarang kita nak matikan dia punya beast pula. Oh, okay. Okay. Dia main suicide.
Alright. Kad tak cantik, energi tak banyak. Jadi game yang agak stres. Tapi ini perkara biasa dalam AC. Kadang-kadang ada hari yang kita menang banyak, ada hari yang kita kalah banyak. Alright. Okay, kalah lagi. So kita try main sampai ada yang menang. Game keempat. Okay. Baik. Walaupun kalau untuk first round ni kita boleh keluarkan kad ni dan juga kad plan, tapi energi kita dah makan 2, tinggal 1. Kalau dia keluar 3 kad, so agak rugi kita punya attack, sebab attack dia 30 sahaja. Tak, energi tak dapat, damage pun rendah, energi kita pun habis. Jadi kita biar je dulu. Kalau dia nak jalan pun tak ada masalah. Oh, dia keluar dia punya cactus dia. Agak tinggi damage dekat situ. So nampak gaya memang dia tak nak bagi energi. Dia tak nak bagi kita curi energi. Tapi tak apa, kita defend. Sebab dia dah guna banyak kad tadi. Energi dia ada 3 sekarang. Kalau dia keluar 3 kad 100. So saya punya pertahanan ni jadi ada 300 lebih. So masih boleh bertahan. Kita tengok macam mana. Okay, dia bertahan. Kita dapat curi 1 energi. Yes, kita dapat curi 1 energi dia. Tapi disebabkan dia guna pumpkin, dia dapat draw 2 kad sebab saya tak pecahkan dia punya shield. Pumpkin ni, yang ni, bila kita punya shield tu tak pecah, so untuk round tu kita dapat collect free kad, draw kad yang baru. Okay, agak tough juga ni game ni. So saya bertahan lagi. Sebagusnya plan kita, tank kita kat depan tu kena bertahan sekurang-kurangnya 4 round. Itu sekurang-kurangnya sebab kita kena tengok kita berlawan dengan Terminator ni. Reptile ni dia ada stun, double stun, memang sakit jiwa. Okay, nampaknya untuk next move, kalau saya letak 50 shield, 50 campur dengan 80 nyawa, dia letak 2 kad, saya mati. Lebih baik saya tak letak. So kita okay, yang ni pula tadi dia dah keluar 2 pumpkin. So untuk round ni pumpkin dia tak ada, masih lagi tak ada. Lambat nak masuk kan. Kalau ada pun mungkin dia letak carrot. So bila letak carrot, saya pecahkan, saya matikan dia, dia dapat extra energy lah. Tapi tak apa, sebab sekarang dah round 4, saya kena matikan dia punya tank. Betul saya kata dia letak carrot. Okay, dia dapat 2. Dia letak 2 kad carrot. Oh, tak mati juga. So dia dapat extra 2 energy dan juga extra attack. Ini tak bagus. Memang tak bagus. Okay, game keempat pun nasib tak menyebelahi kita. Energi banyak tak guna sebab beast kita tak kuat nak bertempur dengan 2 ni. Kalau kita nak teruskan boleh lawan ataupun boleh je surrender. Tak apalah, saya teruskan. Okay, mati kita. Alright, game keempat pun kalah. Okay, jangan stres, relax je. Kita main game saja. Okay, kita main lagi game kelima. Harapnya ada harapan untuk menang tu. Aduh, jumpa pula Anemone ni. Anemone ni memang aku ada healing. Dia ada healing, lepas tu dia ada Angry Lamb ni. Kalau nyawa dia kurang 50%, dia punya effect dia jadi 120 damage. Dia boleh collect energy pula. Ni ada energy. So ini dia ada speed, tapi dia tak speed depan pun tak ada apa-apa tu. Kita biar je dulu. Tak payah jalan. Yang nampak. Okay. So okay, tak payah jalan lagi. Round kedua biar dia jalan. Alright.
Dia dah habis kad. Tak cantik. Kad kita memang tak cantik. Alright. Round ketiga pun terpaksa juga melepaskan peluang. Okay. Alright. So kita keluar ni. Round keempat ya. Okay. Tak boleh. Mungkin dia nak curi energi kita. Saya terpaksa overkill jugalah sebab risau. Dia curi energi kita. Alright. So dekat sini okay, ini one by one ni agak bahaya. Sepatutnya kad Tiny Swing ni kena ada 2. Sekarang ni dia ada 1 je. So defend kita, shield kita rendah. Ini kalah ni. Dia punya aqua ni speed dia lebih tinggi, jadi kita tak boleh nak buat apa-apa lah. Melainkan kalau attack ni kita dapat critical. Tapi agak susah. Inilah yang menariknya. Kadang-kadang kita rasa macam nak galah, dapat juga dekat situ. Okey. Ya, kita masuk last stand, kita menang. Akhirnya menang pun dalam keadaan yang parah. Jadi saya memang selalu maintain lah 1200, 1100, 1300. Paling tinggi untuk deck ni saya pernah dapat 1500 lah. Okay. Saya tak green hari-hari, maksudnya saya tak main betul-betul setiap hari. Kalau energi habis je saya rehat. Saya main sekadar ada energi, macam contoh ni ada energi. Hari ni baru 3, okay. So kalau cukup 5, saya akan habiskan sampai habis energi. Kemudian saya akan habiskan adventure. So kita try main lagi. Game ke-6. Memang tak cantik. Kad yang keluar memang tak cantik. Alright. Okay, dia curi 1 energi. Kita tambah 1 energi, dia curi 1 energi. Jadi dia dekat situ ada 2, dia ada 4. Kita pun ada 4 energi. Okay, baik. So ada 4. Nak jalan ke? Okay, untuk deck ni damage tinggi adalah beast ni lah. Kalau dia keluar kad 3 kad sekaligus, saya letak defend pun tak guna. Jadi biar je lah. Dia keluar kad reptile punya kad. Menarik. Okay, jadi kat sini dia dah keluar reptile punya kad. Kita bagi surprise attack. Okay, bagi surprise attack. Reptile tu dia keluar kad untuk bagi kita slow, tapi tak mengapa, sebab kita letak kad sirip ni tadi, swift escape. Kalau kena attack tak kena lah, di buff tu tak kena. Saya cukup tak suka. Tak suka betul bila dapat 3 kad ni yang ada dalam deck. So damage pun macam tak ada apa-apa. Tengok, dia letak dia punya kad untuk sticky glue tu. Tengok, mujur lah. Tak pecah shield. Kalau pecah shield, saya punya aqua ni akan kena stun lah. Baik, langsung tak ada kad aqua, jadi aqua saya memang mati. Memang tak syok betul lah petang ni. Sempat lagi dia attack. Ada 1 lagi last stand. Memang bazir masa. Bazir move.
Masuk lagi last stand. Dia surrender je lah. Mengarut je ni. Hari petang ni kad-kad yang keluar memang tak menyebelahi. Tak menyebelahi taktikal. Ini perkara biasa. Kadang-kadang ada satu hari tu boleh menang dalam 10 game, boleh menang 8 game. Memang biasa. Okey, baik. Kita tengok So, kita tengok formasi dia. Dia letak secara menegak. Ada atas dan bawah. So, biasanya taktikal kat sini macam contoh. Sebab tu saya suka letak bawah. Saya suka letak bawah. Kena pula dia punya plan dia ni. Walaupun ada healing tapi kat bawah. Dan dia berjumpa dengan kita punya base. Memang bernasib malang lah dia. So, kalau kata peluang untuk saya menang ni agak tinggi. Tapi kalau saya kalah memang kelakar lah. Kita attack dulu. Biasanya tactical macam ni, dia akan all out attack. Dia takkan simpan-simpan. Okey, jadi kita matikan dia punya plan. Kita bagi critical dekat plan dia tu. Tiga kad tak mati lagi. Yes, betul. Okay, ni confirm mati. Mati. Yes. Alright. Alright, so kita tengok 115 campur dengan 85, 220 ni. Okay, kita tambah satu lagi. Kalau dia letak shield pun, shield dia maksimum mungkin lah untuk round ni 50. So nak letak ni ke nak letak ni? Tak apa, kita letak dual blade sinister strike. Okay, 30 saja. Okay. Alright. Jadi dekat sini dia memang simpan energi tadi tu untuk aksi yang last ni boleh all out. Dia ada banyak energi. Dah lah dia banyak energi, dia boleh collect energi. Tapi kalau dia silap strategi, kalau dia silap strategi, dia guna kad, dia terlebih guna kad. So base saya berpeluang lah untuk menang. So sekarang ni saya ada 3. Perlu ke saya keluar ni? Saya tak perlu. Biar je. Oh, dia letak 3 je. Alright. Dia letak 3 sebab dia nak dapat. Okey, yang menariknya sekarang. Okey, speed sama. 57. Jadi kadang-kadang dia akan bergilir. Itu yang kita kena perhati juga dekat atas ni. Tadi dia jalan dulu, sekarang kita pula jalan. Mungkin antara sebab dia kad dia kurang, kad speed dia kurang, jadi kita pula sebab kad kita banyak kat sini kan. So inilah peluang kita untuk bantai dia. Confirm all out je. Overkill. Tak guna dah kalau nak dapat speed. Speed dia naik 5 kat sini. Tapi kalau mati pun tak guna dah. Okay. So naik balik 1200. Dapat 6 SLP. Kita main lagi. Pisang. Okay, baik. Saya tak suka betul deck ni. Ini poison ni. Aduh. Kenapalah petang-petang ni ramai yang pro-pro keluar. Poison ni patut tak ada dekat 1200. Dia ada 1500 ke atas je sepatutnya. Dah lah ada poison. Ada ni lagi. Oops. Tak. Lepas tu dia ada yam ni lagi. Ni. Gas unleash. Lepas tu ada sticky goo pula. Memang betul-betul annoying. Tengok dia bagi dia punya poison tu. Sakitnya hati. Kalau jumpa poison biasanya tim saya ni susah nak menang lah. So biasanya langkah pertama kita attack dulu, kita matikan ni. Okay, dia letak poison. Okay, kita all out, matikan satu. Alright, mati pun. Okay. Yang tak sukanya dia punya
belakang ni, back ni dia ada skip, smart shot ni dia ada skip, dia boleh attack tengah kita. Jadi tengah kita pun tak berapa cantik sangat kat, kita biar je tak payah keluar. So kita energy pun ada 3, so kita simpan energy, kita defend dulu sini. Sebab dia dalam ni kelas sini kelas dust. Dust dengan plan kita adalah satu kelas yang sama. Jadi attack dia tak ada extra damage lah. So kita biar je. Tengok tu, dia bagi kat tengah. Saya dah kata 3 kali pula kat tu, kat juggling. Juggling ball. Alright. So nampak tu dah kena stun. Kena stun. Kalau saya keluar ni, kat yang first keluar tu dia akan miss lah. Okay. So dia dah keluar tadi, so mungkin dia akan save energy. Dia akan save energy, kita curi energy dia. Curi satu je lah. Yang ni kita. Okay, kita tengok macam mana. Sebab apa dia attack tengah? Sebenarnya tengah tu dia tak kuat mana pun, tengah kita ni. Sebenarnya dia nak matikan tengah supaya nanti dia boleh attack belakang kita ni. Belakang kita ni, beast kita ni yang akan musuh utama dia. Alright, dapat curi satu energy. Okay, kita curi lagi. Nak curi ke nak attack? Kita attack lah. Tak payah curi dah, mungkin dia tak simpan energy. So kita, alright, macam ni. Susunan tu kena penting lah, kena betul. Tengok tu, dia tinggalkan stun dekat kita. Nampak ni stun. Nampak stun tu. So ini dia buang. Itu kegunaan dia. Okay, cun. Alright. So keluar ni, keluar ni, keluar ni. Dia bagi dekat belakang poison. Oh, sakitnya hati. Bertahan. Okay, kita tutup mulut dia. Saya dekat disable ni. Dia disable mulut. Bila disable mulut, dia tak boleh nak bagi stun mulut lah. Alright. Jadi kita all out je. All out. Tengok siapa yang kena. Oh, tinggal 4 lagi. Sayang betul. Sayang betul. Bahaya. Dia mesti guna kat juggling lagi. Juggling ball tadi. Sakit hati juggling ball ni. Sebab dia boleh attack 3. Satu kad tu boleh attack 3 kali. Tapi tak apa, kita menang untuk round ni. Yes. Ini kemenangan yang manis sebab lawan poison. Team poison dan stun. Alright. Tadi kita dah ada 7 game kita main. 3 game menang, 4 game kalah. 5 game kalah, 2 game menang. Tak ingat dah. So untuk kita punya history, kita boleh check dekat sini lah. Victory 1, 2, okay, 2 je menang. Okay, ni 3 menang. 3 menang. Okay, ada defeat yang tadi tu. Okay, baik. So 3 menang. Kita boleh check balik. Kita boleh tengok balik. Kita boleh share dekat orang. Ataupun kita boleh klik kat tengah ni, kita boleh play balik semula untuk tengok replay. Okay, so dah cukup 5. Biasanya saya akan habiskan energy ni sampai kosong. Kemudian saya akan pergi ke adventure untuk main level 1 untuk cukupkan 10. Sebab sekarang ni kalau kita cukupkan daily quest ni, kita boleh dapat 25 energy. Belum masuk season 20. Season 20 nanti kemungkinan besar 25 energy ni akan dibuang. Dan SLP dekat adventure 50 SLP pun akan dibuang. Kita akan collect SLP hanya dekat arena sahaja. Dekat arena, dan akan ada pembaharuan dekat bahagian energi. So kita tengok macam mana nanti untuk season 20. Season 20 ni agak ekstrim dia punya update. Jadi kita tunggu macam mana. So harap-harapnya SLP dan juga coin XC akan terus melonjak naik semula lah dia punya harga dia. Okay, itu saja pada saya. Semoga bermanfaat dengan apa yang saya share. Cara gameplay ni bergantung kepada team kita, deck kita ni guna kad apa. Macam contoh 3 ekor ni memang saya pilih khas lah. 3 ekor ni saya pilih khas. Bukannya saya mainkan daripada
akaun orang lain ataupun ada manager yang bagi ke, bukan. Ini saya beli seekor ni, saya beli seekor ni, saya beli seekor ni. Okey. Dan jujur saya cakap, semasa saya beli 3 ekor ni, pengetahuan saya berkenaan dengan kombinasi kad baru dalam 30% sahaja. Tak berapa tak berapa menyeluruh lagi lah, maksudnya saya tak berapa faham combo-combo yang lain. Ada yang kena main chain, ada kena main combo. Jadi saya hanya pilih XC yang boleh main speed tinggi sikit tapi ada damage. Saya ada speed, ada damage. Okey, damage ni saya berharap ada Beast dan boleh skip. Sebenarnya tak bagus macam ni, tapi agak menarik jugalah, kadang-kadang menjadi. Strategi untuk surprise ni menjadi, dan ada juga disable dekat sini dan boleh curi energi. So combo ni saya custom sendiri mengikut cita rasa saya lah. Okey, kalau anda nak pilih XC, pastikan anda kena tahu dulu semua fungsi-fungsi kad. Fungsi-fungsi kad tu boleh check dekat website xcworld.com. xcworld.com. So dekat situ ada semua jenis kad, dan pilihlah kad apa yang anda suka sesuai dengan strategi anda. Okey, baik, itu sahaja. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.